Perjuangan kita menentang COVID-19 kini bercabang dua. Satu adalah kepatuhan berdisiplin mematuhi SOP. Satu lagi adalah program vaksinasi kita yang sedang cuba dilakukan secepat mungkin. Seperti tadi, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin, berkongsikan beberapa maklumat berkenaan dengan inisiatif kerajaan untuk membuka lebih banyak PPV, Pusat Pemberian Vaksin di seluruh negara. Namun masih lagi ada ramai yang bertanyakan mengapa kita tidak boleh buka lebih banyak PPV dengan lebih cepat dan lebih awal. Saya mahu bersama sekarang dengan Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, iaitu pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, sebelum ini dikenali sebagai HUKM, hospital yang banyak terlibat dengan PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Prof. Datuk, mengapa kita mengambil masa begitu lama untuk mendirikan lebih banyak PPV di lebih banyak lokasi di seluruh negara? Khasnya di luar bandar, kenapa hari ini baru kita tahu maklumat lebih terperinci? Terima kasih Luqman. Untuk makluman kenapa kita mempunyai kesukaran untuk membentuk atau membuat pusat pemberian vaksin terutama di kawasan luar bandar adalah kerana disebabkan oleh faktor infrastruktur di mana kita memerlukan tempat yang khas untuk membawa bekalan vaksin yang sangat sensitif dari segi suhunya, dan perkara kedua adalah dari segi keperluan petugas-petugas kesihatan yang perlu melakukan kerja terutama di luar bandar. Walau bagaimanapun, kita telah berusaha dan insya-Allah saya difahamkan. Teruskan, Datuk. Yang kita akan membuka lebih banyak fasiliti untuk pusat pemberian vaksin sejajar dengan pengumuman yang telah diberi oleh YB Khairy petang tadi. Okey, Datuk juga sektor kesihatan awam banyak bertemu dan bermesyuarat dengan pelbagai pihak termasuk MUSTI, JKJAV dan sebagainya berkenaan dengan hal ehwal vaksinasi ini. Mengapa keputusan ataupun pengumuman ini dikongsikan dengan awam hanya beberapa bulan selepas PICK dimulakan? Kerana ramai yang mengatakan bahawa kita mempunyai elemen-elemen yang cukup untuk membuka lebih banyak PPV seperti lokasi, seperti petugas kesihatan, dan vaksin boleh kita angkut dari satu tempat ke satu tempat. Betulkan saya jika saya salah. Jadi mengapa kita mengambil masa yang begitu lama untuk membuka lebih banyak PPV? Kerana dos semakin banyak kita terima tetapi kita tidak boleh menyuntiknya dengan cukup cepat. Luqman, sebenarnya perancangan untuk pemberian vaksin terhadap rakyat memang kita telah rancangkan dengan seaturnya melalui MUSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi dengan mendadaknya kes-kes yang berlaku bermula daripada awal tahun, ini menyebabkan kita perlu membuat perancangan baru. Sebab itu banyak inisiatif baru telah dilakukan seiring dengan penambahan vaksin yang akan berlaku pada bulan hadapan di mana bekalan akan bertambah. Jadi lebih banyak pusat-pusat pemberian vaksin akan dibuka. Selain daripada inisiatif yang telah dinyatakan oleh YB Khairy petang tadi, universiti juga melalui IPTA telah mengambil inisiatif untuk merancang untuk membuka lebih banyak pusat vaksinasi satu Malaysia. Kerana kita mempunyai banyak pusat-pusat vaksinasi yang boleh dibangunkan untuk rakyat. Jika kita lihat bagaimana pusat vaksinasi di Dewan Gemilang UKM, pusat vaksinasi di Universiti Malaya dan tadi prototipe pusat vaksinasi drive-thru di USM telah menunjukkan keberkesanannya. Jadi kami berpendapat model ini boleh dibangunkan untuk IPTA yang lain di seluruh Malaysia. Jadi secara tidak langsung dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan penduduk Malaysia, Luqman. Datuk, YB Khairy Jamaluddin juga mengatakan bahawa sasaran kita sekurang-kurangnya sekarang ini adalah 150 suntikan, 150,000 suntikan, 150,000 dos setiap hari. Berdasarkan kadar itu, 150,000 sehari, berapa lama untuk kita mencapai tahap imuniti kelompok? Kalau kita melihat kepada keperluan, rancangan awal kita difahamkan mengikut perancangan MUSTI bahawa kita akan mendapat imuniti kelompok pada awal Disember atau Januari. Tetapi dengan penambahan kes-kes yang berlaku secara mendadak ni, ada perancangan untuk menjadikan herd immunity lebih awal, lebih kurang pada bulan Oktober. Jadi memang itulah keperluan di mana kita perlu membuka pusat-pusat vaksinasi yang baru, yang lebih tinggi kapasiti, terutama di kawasan-kawasan yang saya beranggap berisiko tinggi, seperti di Lembah Kelang, di
Pulau Pinang dan juga Johor, di mana kita tahu kadar jangkitan COVID mereka adalah tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Okay. Dato', hari ini kita dikejutkan antara lain dengan pemergian Mufti Perak selepas disahkan positif COVID-19 minggu lepas. Allahyarham dirawat di ICU sejak seminggu lepas di Ipoh. Sebentar tadi Ketua Pengarah Kesihatan ada mengatakan bahawa kita mungkin sudah hampir kepada tahap di mana doktor di ICU perlu pilih pesakit mana yang boleh diberi katil di ICU, pesakit mana yang tidak boleh diberi katil kerana katil di ICU tidak lagi mencukupi. Tan Sri Dr. Hisham tidak berkongsikan sebarang perincian lebih daripada itu. Jadi selaku seorang yang berada on the ground di hospital setiap hari, di pusat pemberian vaksin dan juga di ICU, di hospital, jauh manakah kita daripada tahap ini? Lokman, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Hisham memang benar. Selama sebulan lepas pihak saya di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis ini telah bertungkus lumus untuk mengadakan fasiliti ICU untuk menampung kes-kes yang makin meningkat. Jika kita lihat sekarang ini, memang ada peningkatan terutama pesakit di kategori 3 dan 4. Dan hasil penemuan kita, kategori 3 dan 4 ini memang mempunyai risiko lebih sekali ganda untuk dirawat di ICU dan memerlukan ventilasi dan sebagainya. Isunya adalah ICU boleh kita bangunkan dengan fasiliti yang kita boleh bekalkan ya untuk meningkatkan keperluan. Malangnya isu yang besar adalah kadang-kadang adalah keperluan untuk petugas-petugas kesihatan, kerana untuk membuka katil-katil ICU kita memerlukan doktor dan juga jururawat yang khusus untuk ICU untuk memastikan rawatan yang optimum. Sebab itu walaupun pelbagai usaha telah dilakukan dengan membuka ICU Medan atau meningkatkan lagi kapasiti ICU di hospital-hospital kerajaan dan juga menggunakan ICU di swasta, tetapi kadar kenaikan kes-kes yang memerlukan ICU makin bertambah. Saya setuju dengan pandangan Tan Sri Dr. Hisham, ada keperluan yang mungkin akan tiba di mana para doktor mungkin terpaksa membuat keputusan pesakit mana yang perlu atau kita rasa lebih mempunyai peluang untuk hidup, kita akan ambil berbanding dengan mereka yang kita rasa mempunyai peluang yang tipis untuk menggunakan keperluan ICU. Sebab ICU ni adalah satu sumber yang sangat penting dan kita perlu memastikan rawatan pesakit itu sangat di tahap optimum. Okey. Sebab itu saya setuju dengan pandangan Tan Sri Dr. Hisham sendiri. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Semoga frontliners diberikan kekuatan untuk terus memainkan peranan untuk mengalahkan wabak ini.